cikgu akan record. Baik. So kita tahu bahawa ini kerajaan alam Melayu. Dan kerajaan alam Melayu ini yang mengamalkan keempat-empat ini ialah iaitu kerajaan Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, kemudian juga Gangganagara dan Kedah Tua kan, 7 tu kan. Kerajaan alam Melayu. So kalau kita lihat di sini, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang ini telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan alam Melayu sebelumnya, iaitu Funan dan Champa. So Sriwijaya pun meneruskan kerajaan ataupun negara bangsa ini, dan Sriwijaya telah, bila meneruskan tu, Sriwijaya telah muncul sebagai empayar yang terkenal. Di antara ciri-ciri negara bangsa ini telah membawa kesejahteraan kepada empayar Sriwijaya dan seterusnya diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya, kalau kamu ingat lagi susunan bahawa kerajaan alam Melayu bermula dengan Funan, kemudian juga Champa, Angkor dan seterusnya, dan muncullah Sriwijaya, dan selepas Sriwijaya lah munculnya Kesultanan Melayu Melaka. Dan selepas Kesultanan Melayu Melaka, muncul pula Kesultanan Johor, Johor Riau. Meneruskan ciri-ciri ini dengan menekankan kepentingan Islam dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Jadi inilah dia. Baik, secara umumnya keturunan Sriwijaya ni bukan sahaja Melaka tetapi dibawa kepada daripada Melaka dibawa ke Johor dan juga dibawa ke negeri seperti Perak dan seterusnya. Jadi Perak masih lagi keturunan Melaka dan keturunan Sriwijaya sebenarnya. Dan kalau kita lihat, inilah dia empayar Sriwijaya, di mana Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kawasan ini dan juga seluruh kawasan ini. Ini Sriwijaya dulu di tepi-tepi itu, dan kemudian telah wujud empayar Melaka. Ini seluruh ni dulu dipanggil Melaka. So kalau kamu tengok kenapa Sriwijaya kat tepi-tepi je kenapa? Sebab Sriwijaya mengambil alih kuasa-kuasa kerajaan di tepi-tepi laut untuk menguasai perdagangan. Itu Sriwijaya. Tapi time Melaka memang luas. Melaka memang menguasai keseluruhan semenanjung Malaysia ni dan juga separuh daripada Sumatera. Itu hebatnya. Dan bagaimana mereka boleh menguasai ini? Mereka telah membentuk negara bangsa yang baik. So Sriwijaya memang hebatnya. Jadi kalau kita lihat di tepi ni, dalam buku sejarah, ini take note dalam buku sejarah kamu akan ada nota-nota seperti ini. Dan juga ada nota-nota kecil seperti di tepi ini. Baik, harus cikgu ingatkan bahawa sebenarnya kopi dah sampai. Sebenarnya kopi dah sampai. Yang mana kopi? Ya. Baik. Sebenarnya kopi dah sampai. Bukan dah sampai. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kalau di kawasan nota yang warna putih ni kan, kawasan nota warna putih ni memang penting. Tetapi yang sebelah kanan tu, yang info, yang kecil-kecil seperti mana lagi? Seperti yang ini kan, info-info ini jangan korang abaikan. Sebab info-info ini juga akan keluar dalam soalan-soalan objektif. Soalan-soalan objektif pun selalu keluar info-info di bahagian tepi tu. So korang jangan abaikan. Ya, betul. SPM keluar? Ya, keluar.
Jadi jangan korang abaikan yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu pun penting. Contohnya macam maklumat ini seperti Sriwijaya. Sriwijaya dalam bahasa Sanskrit bermaksud cahaya. Maknanya seri, berseri. Kan orang cakap berseri, muka kamu berserilah, bercahaya. Dan juga Wijaya. Wijaya tu berjaya. Maknanya berjaya tu kemenangan. So Sriwijaya bermaksud cahaya kemenangan. Nampak tak? Jadi itu maksud sebenar Sriwijaya. Dan dalam upacara persetiaan rakyat, yang kita pelajari hari itu, ada upacara persetiaan rakyat kepada pemerintah Sriwijaya. Air akan dituang ke atas inskripsi Telaga Batu dan mengalir di corong di bawahnya. Air tersebut akan ditadah dan diminum oleh rakyat. Untuk apa? Menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. Iaitu yang ini. Ni. Kan cikgu ada cerita itu kan, bahawa air akan dijirus. Dijirus di atas batu itu. Kemudian air itu akan mengalir secara perlahan-lahan di atas batu ini. Kemudian dia akan mengalir turun ke bawah melalui corong ini. Dan di bawah ini akan diletakkan cawan. Dan manusia ataupun rakyat akan ambil dan minum. Sebagai tanda apa? Tanda menunjukkan kesetiaan kepada Sriwijaya, pemerintah Sriwijaya. Jadi yang ini memang poin ini memang kamu kena ingat. Poin yang ini memang kamu kena ingat iaitu tentang upacara persetiaan Sriwijaya. Penting. Dan kenapa Raja Sriwijaya ni hebat, cikgu? Raja Sriwijaya hebat sebab apa tahu? Dikenang melalui jumlah ketolan emas yang telah ditinggalkan. Kamu tahu tak? Semasa Raja Sriwijaya telah diserang oleh Majapahit semua, diorang banyak emas dalam istana tau. Jadi apa yang diorang buat iaitu emas-emas itu oleh kerana terlalu banyak, mereka telah campakkan dalam sungai. Emas campak dalam sungai bang. Jadi maknanya apa? Memang terlalu banyak emas yang dimiliki oleh Sriwijaya. Maknanya diorang sangat-sangat kaya. Begitu juga Melaka. Melaka pun kaya dengan emas. Kenapa tak? Kenapa tak buat investment dengan emas tu? Aku kan Zakir ni, kalau aku jumpa kan, aku bagi siku. Zaman dulu mana ada investment, pandai? Kau ni kan, aduh. Kau nak cerita investment. Kalau sekarang tu bolehlah investment. Dulu nak investment macam mana? Kau ni kan. Ya betul. Okey. Baik. So, itu berkait rapat dengan kita kata sebagai Sriwijaya. Baik. Dan kemudian tak tahu 1+1 is 2. Okey. Dan ciri-ciri negara bangsa yang menjadi warisan telah memperkukuh kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Pewarisan ini maknanya menurunkan ciri-ciri negara bangsa ini menyebabkan kerajaan tersebut terkenal dan berkuasa di alam Melayu. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dan bekerjasama untuk mempertahankan warisan negara ini. Ya, itulah kebatnya. Ingat kalau kita lihat di sini kita harus berbangga dan bekerjasama untuk mempertahankan warisan negara. Itu iktibar yang boleh dijadikan poin untuk soalan-soalan kebat. Ingat tu. Ya, yang bawah tu untuk soalan-soalan kebat. Jadi supaya kamu semua tahu macam mana nak buat kebat. Baik. Daripada Sriwijaya, kita masuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka ini memberi gambaran jelas tentang apa tahu? Kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Maksudnya, negara bangsa ini penting untuk dibina.
Supaya apa? Supaya kita dapat kedaulatan, kita dapat kemerdekaan. Dan Kesultanan Melayu Melaka dulu telah mempunyai banyak ciri-ciri. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ni memang banyak, dan inilah menggambarkan pembentukan negara bangsa yang kukuh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita fikir balik, cikgu, mungkin ramai tanya, cikgu, Kesultanan Melayu Melaka ni hebat sangat ke cikgu? Akhir diulang-ulang dalam form tu, Kesultanan Melayu Melaka lah, apa semua kan. Macam hebat sangat je kan. Baik, hebat tak hebat lah kalau kita tengok Melaka diwujudkan pada tahun 1400 dan dia telah diserang oleh Portugis pada tahun 1511. Maknanya berapa tahun? Bermakna 111 tahun kau. Ini Empire Melaka. 111 tahun. Cuba kita comparekan pula dengan, kita bandingkan dengan kemerdekaan Malaysia. Tanah Melayu lah. Daripada 1957 sampai sekarang ni tahun 2023. Berapa tahun? Baru berapa tahun? Iaitu 43 campur 23. Baru berapa? Baru 66 tahun. Baru 66 tahun Malaysia merdeka. Jadi, kalau kita comparekan, mana lagi hebat? Mana lagi hebat? Empire Melaka lagi hebat. Kita ni baru 66 tahun je merdeka. Yang ini 111 tahun dah membina Empire Melaka. Sebab itu Melaka itu diulang-ulang sebagai sesuatu kita kata kerajaan yang hebat. Okay. Kerajaan yang hebat. Baik. Kenapa dia hebat? Kita nak tengok kenapa negara bangsa Kesultanan Melaka ni hebat. Iaitu dia ada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dia ada 6 ciri-ciri. Iaitu yang pertama, ada kerajaan. Yang pertama ada kerajaan. Kerajaan ini muncul disebabkan oleh adanya raja. Memanglah kan. Okey, cuba kalau kamu tengok betul-betul. Okey, bila ada raja, kerajaan tu kerajaan berasal daripada perkataan kerajaan. Nampak tak? Ada raja kat tengah-tengah. Okey, kerajaan. Bukan kerajaan tu bermaksud daripada perkataan kera kemudian jaan. Bukan. Bukan, itu lain. Itu lain. Ini lain. Bukan ini ini kera, bukan. Yang ini baru betul. Okey. Jadi kerajaan. Okey, jadi kita lihat kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja. Dan kita tahu raja adalah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja ini diperkukuh dengan sistem iaitu diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. Yang mana ianya menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pembesar 4 lipatan kamu dah tahu kan? Okey, pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16, pembesar 32. So itu maksud sistem pembesar 4 lipatan. So sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun ini menjadikan Melaka sebuah empayar yang terkenal. Dan selepas kedatangan Islam, pemerintahan Kesultanan Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Bila datang Islam, barulah kerajaan itu dijadikan kesultanan, iaitu raja, title raja bertukar kepada title sultan. Means that inilah ciri negara bangsa yang pertama. Kesultanan Melaka iaitu apa? Ada kerajaan. Baik. Kalau tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat. Faham ke tak ni? Faham. Faham Baik. Sebelum kedatangan Islam, Melayu agama apa? Baik. Campur. Sebelum kedatangan Islam, ada orang-orang Melayu yang beragama
beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hanif. Okey, ada macam-macam. Macam-macam ya. Jadi okey, dia bercampur aduk. Bercampur aduk. Baik. Itu yang pertama, kerajaan. Yang kedua, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka yang kedua, iaitu ciri negara bangsanya ada rakyat. Rakyat ni kita lah. Okey. Tak ada. Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi rakyat kena taat setia kepada Sultan Melaka dan patuhi undang-undang. Jadi secara umumnya rakyat Melaka waktu itu ada jenis apa? Rakyat Melaka ada orang Melayu dan juga orang laut. Orang laut ni banyak membantu perdagangan dan juga orang laut ini banyak membantu para pedagang untuk datang ke pelabuhan Melaka. Itu rakyat Melaka. Dan kita tahu bahawa terdiri daripada hierarki sosial Kesultanan Melaka ada dua. Golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar dan golongan diperintah iaitu rakyat. Jadi ada dua golongan ni, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Dan sebagai rakyat, golongan diperintah ini daripada rakyat yang merangkumi golongan yang merdeka, maknanya golongan yang bebas. Okey. Ya betul, rakyat. Okey, dan juga satu lagi ialah hamba. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh sultan, manakala rakyat mengakui kekuasaan sultan. Hubungan timbal balik ini mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Maksudnya di sini, rakyat akui kuasa sultan itu dan sultan akan melindungi rakyat. Jadi inilah sistem yang diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Melaka ini. So rakyat kena setia. Macam kita sekarang ni, kita ni rakyat kan? Kita ni semua rakyat. Jadi rakyat kena taat setia. Gitu. So ada kerajaan dan juga ada rakyat. Dan juga yang ketiga, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka yang ketiga ialah kedaulatan. Kedaulatan. Seperti mana yang cikgu pernah cakap. Apa itu kedaulatan? Bila sultan lalu je kan, kita kena, daulat tuanku. Daulat tuanku. So, daulat tu apa cikgu? Daulat tu ialah kekuasaan tertinggi tuanku kepada kami. Tuanku ada memiliki kuasa yang tertinggi. Kuasa yang penuh terhadap kami. Kami ini rakyat. Jadi kedaulatan tu ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Dan kedaulatan inilah hak mutlak sultan. Untuk apa? Untuk mengawal rakyat dan wilayah. Untuk mengawal rakyat dan wilayah. So, kedaulatan Kesultanan Melaka ini diakui juga oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Betul? Penasihat sultan penting ke? Penting. Penting juga. Jadi, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka ni diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming tau. Dinasti Ming ni dinasti di China tu. Dinasti Ming pun akui. Kesultanan Melaka memang diiktiraf. Kedaulatan. Kedaulatannya. Jadi, kerajaan dinasti Ming telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya termasuklah yang diketuai oleh Laksmana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka. Inilah dia gambaran. Di mana para pedagang akan datang bertemu sultan, menghadap Sultan Melaka. Macam itulah. Di kiri dan kanan tu adalah Hulu Balang dan juga para pembesar. Di kiri dan kanan tu para pembesar. Jadi kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat.
Tapi cikgu rasa mungkin ramai yang macam kata, apalah kan, kita ni rakyat kena akui sultan pula. Siapa sultan tu? Ketua kita ke kan? Sebenarnya memang ketua. Contohnya, dalam rumah kamu, siapa yang menguasai kamu? Bapa kamu, betul? So, bapa kamu ada hak mutlak untuk menguasai diri kamu. Ingat tu. Bermakna kamu kenapa? Taat setia dan mengakui kekuasaan bapa kamu. Mak segalanya. Okey. 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 Mak segalanya tak, mak sebenarnya Perdana Menteri. Kena ingat, mak Perdana Menteri. Ayah tu sultan. Mak tu Perdana Menteri. Mak tu yang akan uruskan segala-galanya. Tapi mak kena tanya sultan dulu. Mak kena tanya ayah. Kena tanya abah. Bah, ni apa si Aiman ni dia dah masuk kelas tu, boleh ke? Kena tanya dulu sultan tu. Itu cara dia. Mak tak boleh buat keputusan suka-suka hati, tak boleh. Mak Perdana Menteri je, kena tanya. Nanti tak pasal-pasal sultan murka. Sultan murka habislah. Habis asal tadi murka. Sultan murka habislah. Okey. Kita berhenti sekejap. Okey, sebab cikgu dengar laungan azan, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan isyak sekejap. Thank you. Baik. So, bagaimana Melaka boleh dapat wilayah pengaruh yang luas itu? Kerana melalui 3 cara. Penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan kerajaan ini. Iaitu kalau kita tengok sini, info tepi tu, nampak tak info tepi tu di mana apa itu wilayah taklukan? Wilayah taklukan ialah wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Dia dapat melalui peperangan. Antara wilayah yang ditakluk termasuklah Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Kerokan, Indragiri, Kampar. Ini melalui penjajahan. Melalui peperangan. Okey, jadi bila pemerintah di negeri Pahang tu kalah, maka Pahang tu automatik di bawah Melaka. Lawan pula dengan tentera-tentera Kelantan. Lawan, okey, Kelantan kalah. Maka Kelantan telah menjadi milik Kesultanan Melayu Melaka. Benda ni memang macam tu berlaku. Memang selalu berlaku. Ya. Baik. Itu wilayah taklukan. Cara yang kedua, bagaimana Melaka dapat kawasan yang luas itu adalah dengan naungan. Di mana wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka. Sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya, wilayah naungan ialah Linggar, Patani dan juga Kedah. Contohnya, bila kita tahu Kedah adalah antara kerajaan yang mula-mula muncul. Kedah adalah kerajaan yang mula-mula muncul di tanah Melayu. Tetapi Melaka makin lama makin besar, makin hebat. Jadi Kedah hantar orang jumpa Sultan Melaka. Dia kata apa? Kami ni orang-orang Kedah, negeri Kedah, saya adalah penghulu negeri Kedah. Okey, saya ingin bernaung di bawah Melaka. Bernaung ni maksudnya apa? Berlindung di bawah Melaka. So, Sultan Melaka kata apa? Boleh. Dengan syarat, okey, kamu kena bayar ufti setiap tahun dan kami Melaka akan melindungi Kedah daripada serangan-serangan musuh-musuh yang lain. Nampak tak? Itu sebabnya Melaka menjadi besar. Sebab banyak negeri dah duduk di bawah Melaka. Sebab rasa selamat duduk di bawah Melaka. Duduk di bawah naungan Melaka. Jadi itu yang dimaksudkan dengan wilayah naungan. Dan satu lagi, wilayah yang diperoleh melalui perkahwinan. Contohnya, Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan, iaitu sebuah negeri di Sumatera, dihadiahkan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini Puteri Majapahit.
Seronok ni. Kahwin dapat negeri. Kahwin dapat negeri kau. Jadi nak tanyalah sesiapa kat sini. Ada sesiapa kat sini yang ada negeri? Rasa-rasanya macam nak kahwin dah dapat negeri lah. Ada ke mak bapak dia yang ada negeri ke, ada daerah ke, ada tanah ke? Saya ada bilik, tak nak lah. Kan? Bilik buat apa? Kan? Jadi kalau kita lihat kawasan jajahan saya. Jadi kita lihat bahawa dengan perkahwinan, okey, Melaka telah memperoleh kawasan Siantan. So ada 3 cara bagaimana Melaka meluaskan kawasan, iaitu dengan pertama penaklukan, yang kedua naungan, dan yang ketiga iaitu perkahwinan. Baik. Okey, untuk itu kita telah melihat hari ini iaitu berkait rapat dengan wilayah pengaruh, kedaulatan, rakyat dan kerajaan. Ini semua adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka ada 6. Kerajaan, rakyat, kedaulatan, kemudian juga wilayah pengaruh, serta undang-undang dan lambang kebesaran. Okey. Cikgu nak buka kepada sebarang soalan. Kita tak teruskan undang-undang dalam lambang kebesaran sebab cikgu nak buka kepada sebarang soalan. Ada soalan nak tanya berkaitan mana-mana bahagian yang mungkin kamu tak faham tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka atau ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu Sriwijaya? Kalau ada, boleh tulis dalam Zoom chat untuk cikgu bacakan dan cikgu jawab soalan-soalan kamu. Jangan korang diam aja. Ada soalan tak ni? Ada soalan tak ni? Ya, betul. Jadi sebenarnya ada 3 sahaja cara untuk mendapatkan wilayah pengaruh ni. Penaklukan, taklukan, naungan dan juga perkahwinan. Cikgu, kalau nak kahwin dengan raja macam kita ni susah kan? Raja akan kahwin dengan keturunan raja juga. Dia tak kahwin dengan rakyat biasa seperti kita, tidak. Sebab untuk menjaga keturunan. Jadi raja-raja akan kahwin dengan raja-raja. Kenapa selfish? Bukan selfish. Okey. Sebenarnya itu memang dia punya adat. Di mana raja-raja perlu kahwin dengan keturunan raja juga supaya melahirkan zuriat anak-anak yang berketurunan ibu dan bapanya ialah keturunan raja. Dia memang macam tu. Kalau salah seorang itu bukan keturunan raja, maka anak yang dilahirkan itu tidak layak untuk